Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Selamat tengah malam kepada pendengar Misteri Jam 12. Saya Casey akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Saudara, kisah yang ingin saya ketengahkan ini adalah pengalaman daripada seorang pendengar kita yang bertugas sebagai seorang jururawat di Singapura. Namanya Imran. Begini pengalaman yang diceritakan di sini. Saya adalah seorang jururawat Casey, bertugas di salah sebuah hospital, di sebuah ward, dan kebanyakan pesakit-pesakit dalam ward ini adalah mereka yang sudah berusia. Pesakit-pesakit yang dah lanjut usia ni, mereka mempunyai pelbagai karina. Kalau yang muda, senang. Yang lebih dewasa, pakcik, makcik, ada yang sampai pangkat datuk dengan nenek, mempunyai karina yang berbeza-beza. Kalau mereka tak nak, macam mana punya pujuk pun, mereka tetap dengan pendirian mereka, mereka tetap tak nak melakukan perkara itu. Misal kata, "Cik, jangan gerak-gerak, duduk kat katil, kena tunggu 3 jam, obat habis, nanti baru boleh." Tetap berdegil ke si. Dia akan bangun, dia akan bergerak sana sini jalan. Susah kadang-kadang. Dengan yang muda-muda ni kita faham. Kita boleh cakap, dia faham.
Tapi yang lebih dewasa ni lah agak sukar. Kadang-kadang kena gunakan cara pujuk, bercakap baik-baik. Sampaikan ada seorang pesakit. Ini merupakan seorang lelaki, Sisi. Pangkat datuk. Dia ni dimasukkan ke hospital atas sebab semput. Mempunyai penyakit semput yang dahsyat. Ini kalau term yang dipanggil chronic asthmatic. Malam-malam hari semput dia akan datang sebab cuaca sejuk. Nanti akan kedengaran suaranya dalam hospital. Malam yang sunyi dan sepi dapat kedengaran dari jauh. Suara dia tarik nafas semput. Dah kasih obat pun kadang-kadang masih lagi begitu. Pendengar Misteri Jam 12. Dipendekkan cerita saya, tak perlulah panjang. Saya direct to the point. Datuk ni yang berusia 92 tahun meninggal dunia. Setelah dia tiada, katil beliau untuk 2 malam kisi. Katil tu 2 malam kosong, tak ada orang. Dan untuk 2 malam tu, setiap jururawat termasuk saya yang lalu dekat katil tu, kalau kita berada dekat katil, satu katil ni sedang periksa BP ataupun blood pressure, kata beliau, sedang tengok apa yang patut diberikan ubatan dan sebagainya. Jadi katil yang kosong tu di belakang kami, semua akan dengar bunyi. 2 malam saja. Para jururawat yang bekerja waktu malam berkongsi pengalaman mereka. Malah benda tu serupa. Hanya pada waktu malam akan kedengaran. Sampaikan ada pesakit baru masuk ward hospital. Kalau lelaki, semuanya lelaki. Saya dapat panggilan daripada salah satu katil. Seorang lelaki Melayu berusia dalam 50 lebih tahun. Nak, pakcik nak minta tukar katil boleh tak? Kenapa cik? Tak boleh tukar cik. Sekarang hospital ni dah penuh. Tengok pakcik, dekat tepi koridor tu pun ada satu katil tengah tunggu. Tak boleh lah nak. Pakcik tak boleh tidur. Tak tahulah siapa yang bunyi berdengkur ni. Kuat sangat. Berdengkur? Tak ada orang berdengkur pun cik. Sekarang tak ada. Nanti bila kau jalan aku dengar. Kemudian pakcik tu buat bunyi kisi. Macam tu bunyi dia. Saya tak boleh tidur lah kalau bising-bising macam ni. Boleh tak suruh dia bangun ke, kejutkan dia ke, betulkan bantal ke? Kisi dalam ward tu cuma ada 4 katil. Semua katil penuh. Dan semua katil yang penuh ni, 1 belum tidur, sedang baring. 2 dah tidur, tapi langsung tak dengar mereka berdengkur. Orang kalau tidur berdengkur, dia konsisten kisi. Saya masuk ataupun saya keluar, saya ada ataupun saya tiada, tetap dia berdengkur. Tak apa cik, nanti kalau dia berdengkur lagi, pakcik tekan butang ni, saya datang Betul ke tak boleh tukar bilik? Minta maaf cik, kalau ada saya kasih pakcik. Buat masa ni memang tak ada. Saya pun keluar kisi daripada ward. Sedang berjalan nak keluar, saya dengar
Nak. Dengar tak? Saya pusing belakang. Kisi, bunyi sama yang dibuat oleh arwah seorang datuk berusia 92 tahun yang meninggal, Kisi. Yang saya katakan tadi, penyakit kronik asmatik. Bunyi itu kadang-kala kedengaran. Sampaikan kalau mereka yang berada di katil yang sama seringkali mengadu bunyi bising, bunyi orang berdengkur. Tapi sebenarnya itu bukan bunyi orang berdengkur. Sebenarnya itu adalah bunyi orang semput. Masalahnya, dalam bilik tu semua, dalam ward tu semua, tak ada seorang pun yang dimasukkan ke hospital kerana sakit semput. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Hampir setiap malam bunyi ketuk-ketuk. Apa nak jadi ni? Dah lah bang. Tidur sudah bang. Macam mana saya nak tidur? Setiap malam tau, bunyi ketuk-ketuk-ketuk. Saya ni awak tahulah, tak boleh dengar bunyi bising sikit. Nak tidur pun susah. Cuaca dah baik, bunyi bising ni pula. Tengok, awak dengar tu. Hai! Dah pukul 11 lah, orang nak tidur. Ini kiriman yang saya terima daripada Encik Nur Arifin. Kisah ini berlaku di sebuah blok di kawasan Bedok. Kata Encik Muhammad Nur Arifin, kata Encik Nur Arifin, pengalaman yang beliau nak ceritakan ini berlaku di salah sebuah blok, iaitu beliau tinggal di salah sebuah blok di Bedok. Tak boleh beritahu blok mana. Tapi katanya di sini pada waktu itu, Casey, tidur malam saya ni selalu terganggu. Malam-malam hari bunyi orang bertukang, Casey. Saya pernah telefon polis. Banyak kali saya telefon. Polis datang, pergi ke rumah saya dan tanya daripada mana bunyi bising. Saya kata tunggu nanti. Dengar, Casey. Tapi yang hairan, polis sendiri pun tak tahu bunyi ketukan tu datang dari mana. Naik atas, cuba dengar, macam bunyi dia dari bawah. Turun bawah, bunyi dia macam dari atas. Naik atas macam dari sebelah, kiri atau kanan. Dan akhirnya, salah seorang daripada anggota polis mengatakan, Encik Arifin, I think the noise is coming from your house. Hey, cannot be lah. How can I complain about myself? Mr. Arifin, you try to listen carefully. Polis tu menyuruh saya, Casey. Suruh saya dengar dengan teliti. Casey, bila saya dengar, waktu tu selalu dalam bilik. Jadi saya dengar macam ada orang atas, orang tepi, kiri, bawah yang ketuk. Bila saya berada depan pintu sedang berdiri berbual dengan polis, saya beri perhatian. Bunyi itu datang sebenarnya seperti dalam rumah saya.
Cannot be lah. There's no one inside, no? Kata Encik Arifin. Dalam rumah aku tak ada orang. Aku dengan isteri. Anak aku seorang. Itu pun NS. Polis tu berdiam. We will try to help you, Mr. Arifin. But I think it's coming from your house. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada pegawai polis. Mereka pun beredar daripada depan pintu. Isteri saya bersama dengan saya. Kami berdiri dekat ruang tamu, duduk dekat sofa. Bang, saya pun macam dengar, bang. Bila dalam bilik tak dengar sangat. Bila dekat luar ni dengar macam datang dari rumah kita, bang. Pendengar Misteri Jam 12. Akhirnya, kata Cik Nur Arifin, saya mendapatkan bantuan seorang pakar perubatan tradisional untuk tengok rumah saya ni. Kisi nak tahu tak? Mengikut pakar tersebut, setelah dia periksa, saya sebelum ni ada kutip almari. Almari ni masih cantik, Kisi. Dibuang dekat kolong blok rumah saya. Balik kerja, saya nampak almari. Masih baru ni. Masih boleh pakai ni. Saya buka pintu, tengok pintu dia okey. Cerminnya tak pecah. Siapalah bangang pergi buang almari ni? Cantik ni. Saya pun duduk dekat bawah blok sebab takut orang ambil almari tu. Saya telefon kawan saya yang tinggal blok sebelah. Kebetulan dia pun ada rumah. Dia turun bawah. Dia dengan saya sama-sama Kisi angkat almari, bawa naik ke rumah saya. Almari itu saya letakkan dalam bilik anak bujang saya yang jarang ada rumah sebab dia menjalani perkhidmatan negara. Pakar tu kata, almari ni dalam ada penghuni tau. Saya terdiam. Ini awak beli ke? Saya giling kepala Kisi. Mana awak dapat? Siapa kasih? Sebenarnya almari ni saya jumpa dekat kolong blok rumah. Saya tengok almari ni masih cantik. Sebab tu saya bawa ni atas. Awak dah bawa puaka masuk rumah. Meremang bulu rumah saya, Kisi. Pendengar Misteri Jam 12. Sekarang ni, almari ni punca gangguan dalam rumah. Bunyi ketukan tu datang daripada dalam almari ni. Pakar tu kata, ada baiknya awak buang almari ni. Dalam tu ada pakaian anak-anak saya. Maaf, dalam tu ada pakaian anak saya. Saya dengan isteri keluarkan barang semua letak atas katil. Kisi, saya telefon kawan. Dia datang ke rumah saya. Angkat almari tu, buang balik dekat bawah. Kawan saya tanya, kenapa kau nak buang almari ni? Kata masih elok. Panjang ceritalah. Kisi memang benar. Setelah saya humban almari yang saya jumpa, bayangkan Kisi, bunyi ketukan tidak lagi kedengaran dalam rumah saya. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Tengah malam kepada semua. Jangan lupa, kalau yang belum dapatkan tiket bagi konsert akustika Projector Band live bersama dengan Raja Afiq. Raja Afiq ni seorang pelakon yang mana beliau berlakon dalam sebuah drama iaitu Captain Mukris, Sayangku Captain Mukris, dan juga ada persembahan dari Rain Sofyan, dari Sunny Jackson, dari Rizal No,
Saya sendiri akan menjadi pengacara. Dan juga ada persembahan DK Barat. Pada malam tu juga ada lucky draw. Macam-macam lah. Kita akan berpesta, menyanyi, ya, bersukaria. Yang penting tiket-tiket boleh dapatkan di Muzika Record. Ya, Muzika Record ataupun di Glamour Muzika sekarang ini. Di mana tiket bagi konsert Projector Band. Projector Band sendiri akan turun padang. Mungkin sedang-sedang menyanyi buat konsert tu. Boleh tanya cerita-cerita seram. Misteri jam 12 di konsert akustika. Mungkin boleh suruh Projector Band menyanyikan lagu Alda Risma, Menanti Kekasihku. Wow. Jadi selamat pagi pada semua geng-geng Misteri jam 12. Dan juga terima kasih kepada yang sedang mendengar pada hari ini. Nampaknya ramai dah pun masuk gelanggang. Di Facebook DJKC saya mau naikkan satu gambar. Ini gambar kenangan tahun 2010 kalau tak silap saya. 2010. 6 tahun yang lalu. Wow. Ini merupakan sebahagian daripada sebabnya dia penuh dari hujung ke hujung, tapi itulah kamera hanya dapat fokus pada satu tempat. Jadi ini merupakan di Facebook saya di JKC ni gambar peminat-peminat Misteri jam 12 penuh sampai ke belakang yang datang pada konsert MG12 di Fort Canning. Ini antara satu kenangan yang tak dapat saya lupakan. Dan sekarang ni saya yakinlah ramai lagi peminat-peminat rancangan MG12 ni sekian bertambah, khususnya dari Singapura, daripada seberang tambak. Ada yang suka dengan kisah pada malam ini dan dikongsi sama. Terima kasih sekali lagi. Baik, kalau anda sudah bersedia, saya akan bacakan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Ingat, setiap kisah yang saya bacakan, anggaplah hanya sekadar hiburan sahaja. Jangan mudah percaya dan tak ikut-ikut. Ingat, jangan ini betul ni, tak ada. Saya tak akan galakkan anda untuk percaya. Tetapi kalau ada mungkin pertanyaan, ni macam aku pernah kena, anda boleh rujuklah pada yang pakar, yang lebih arif. Jangan tanya saya. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ini pengalaman berlaku di Kota Tinggi. Saya tak nak sebut daerah mana Kota Tinggi. Tapi kiriman ini adalah keluarga dari Singapura. Katanya yang gemar ke Malaysia untuk bercuti. Kata ini dari kiriman Linda. Linda berkongsi, katanya, Kisi, saya dengan keluarga saya ni, suami saya dan anak-anak, Malaysia ni dah macam rumah kedua kami. Kalau bercuti, saya suka sangat pergi Malaysia. Walaupun saya dah pergi ke Jepun, saya dah pergi ke Australia, tapi Malaysia lah pilihan saya. Satu, nak makan senang, ya, makanan halal senang nak cari. Yang kedua, nak solat pun senang. Dan pastinya lah tukaran mata wang tu pada waktu itu tidaklah seperti sekarang ini, tetapi lebih tinggi lah kalau dibandingkan dengan mata wang Singapura, dolar Singapura ke Malaysia. Jadi kata Linda, antara tempat yang saya suka pergi, kalau di Malaysia ni, saya satu suka pergi ke ibu kota Kuala Lumpur. Saya juga suka bercuti ke kawasan atas lagi lah, bahagian-bahagian utara Malaysia. Memang cantik pemandangan di sana. Dan saya suka pergi ke Kota Tinggi, Kisi. Pengalaman yang Linda nak
kongsi dengan Casey dan juga para pendengar Ria yang lain. Bila dah kerap kali ke Malaysia, kita pun lama-kelamaan ada kawan. Jadi kisah Linda dengan suami dapat jemputan daripada sebuah ataupun seorang kenalan yang mana mereka ni akan mengadakan satu acara riwang. Kita kenal dah lama, dah pun macam kawan rapat sangat-sangat Casey. Jadi bila diundang untuk riwang bersama-sama, saya dengan suami tidak tolak. Kami merancang untuk pergi ke rumahnya. Acara riwang pada hari, katanya di sini acara riwang adalah pada hari Sabtu pagi. Dan kemudian saya dengan suami disuruh datang pada mulanya awal Sabtu pagi. Tapi takut pula nanti datang awal macam tu, takut kesesakan Casey. Jadi saya tanya pada kawan, boleh tak kita datang lebih awal? Jadi bayangkan pendengar Ria 897 FM. Bila mereka datang lebih awal, maksudnya tu takut nanti pagi tu tak sempat nak sampai untuk riwang dengan keluarga kenalan di Kota Tinggi. Beliau dengan suami dengan anak-anak berangkat dari Singapura datang pada liwat malam. Jadi saya ni lalu, suami saya ni memandu dan lalu dekat kawasan, iaitu kawasan yang sunyi dan sepi pada waktu malam. Apa yang berlaku? Laluan ni saya difahamkan lah. Kalau kenderaan lalu dekat kawasan ni, dinasihatkan kalau boleh jangan buat bising. Jangan buka muzik-muzik yang kuat, yang membingitkan. Ketenangan itu amat perlu. Ya, ketenangan memang amat perlu sangat-sangat. Jadi pada waktu itu, saya dengan suami dalam kereta dengan anak-anak sedang memandu. Dan saya ni sedang dengar lagu tau Casey. Bunyi muzik tu bukanlah kuat sangat, tapi kedengaran lah. Apa yang terjadi? Kenderaan yang suami saya pandu, tiba-tiba tayarnya dengar bunyi meletup. Suami yang sedang memandu terdengar bunyi tayar yang meletup. Bila bergerak bunyi kedek 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 kedek. Suami terpaksa berhentikan kenderaan di tepi jalan. Saya dengan anak-anak duduk dalam kereta, suami tak kasih keluar. Takut ada perompak. Keluar dan suami cuba suluh. Tayar habis. Dah naik lepeh, tuan-tuan dan perempuan. Pendengar Misteri Jam 12. Suami berada dekat luar, sedang pegang telefon. Kata suami, dia nak telefon sahabat kita lah, yang mana kita nak pergi ke rumahnya. Saya dengan anak-anak tidak dibenarkan keluar. Saya dengan anak-anak berada dalam kereta dan enjin masih lagi dihidupkan, aircon masih lagi dihidupkan. Suami dekat luar sedang pakai telefon. Apa yang berlaku? Anak saya tegur. Mama, apa tu mah belakang baba? Saya tengok, perhatikan. Sebabnya lampu kenderaan tidak dimatikan. Jadi suami berdiri betul-betul nak dekat dengan lampu dan pancaran cahaya tu agak terang dan menyakitkan mata saya. Anak saya boleh nampak. Saya nak kena mencerutkan bahagian mata saya ni, kena kuyukan untuk tengok betul-betul. Baru saya nampak suami dekat luar sedang berbual dengan kawan kenalan untuk datang tolong. Dalam masa yang sama, pendengar Ria 897 FM, dalam masa yang sama, anak saya nampak ada sesuatu berdiri di belakang suami ataupun di belakang bapa mereka. Casey, saya nampak dengan jelas belakang suami saya. Walaupun tak nampak wajah, tapi nampak bentuk tubuh sama seperti pocong. Ini berlaku dekat dalam perjalanan nak ke Kota Tinggi, Casey. Akhirnya bila kawan sampai, kita pun beritahu apa yang berlaku. Sampai rumahnya, dia pun nasihatkan saya dengan suami. Bang Mokhtar, lain kali kalau lalu dekat laluan tadi tu kan, jangan buat bising.
Jadi katanya di sini kenalan beliau menasihati dirinya supaya jangan berbuat bising, jangan buat kecoh kalau lalu dekat laluan yang diceritakan awal tadi, sebab tempat ini agak lain dari yang lain. Terima kasih dan selamat tengah malam, Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Sebelum saya berehat dengan beberapa buah lagu, ini kiriman daripada mana tadi Okey, ini kiriman daripada Zura. Katanya Casey, boleh kongsi pengalaman yang ringkas ini. Beliau menceritakan arwah mak tinggal dengan beliau, ya, arwah ibu ataupun mak kepada Zura ini tinggal bersama dengan dia. Arwah dah meninggal dunia dan rumah tu didiami oleh Zura, suami dan juga 2 orang anak. Anak saya seorang ni sering kali saya dapat lihat tidur di bilik arwah neneknya. Sering kali. Jadi dia memang sayang dan rapat dengan nenek. Selepas arwah nenek meninggal, dia kerap kali bertanya dia panggil neneknya Ning, mana Ning. Dan saya hanya beritahu Ning tak ada kat sini, Ning tempat lain. Dan kemudian dia akan tanya lagi, mana Ning. Saya akan ulang yang sama. Jadi pada satu hari, saya keluar dari bilik nak tengok anak saya dalam biliknya lah. Seorang anak ada, seorang lagi tak ada isi. Saya naik terperanjat. Toleh kiri, toleh kanan, cari mana anakku ni. Rupa-rupanya dia tidur dekat atas katil arwah nenek dia. Dalam hati ni tengok melihat anak saya yang kecil ni rasa sebab sangat. Sebab dia rindu dan sayangkan nenek. Biasalah Casey, saya dengan suami bekerja 24 jam bekerja. Jadi masa untuk anak tu agak berkurangan. Bukan tak ada, tapi berkurangan. Dari situlah dia sayang dan katanya rapat dengan arwah mak ataupun neneknya. Apa yang terjadi pendengar Ria 897 FM? Inilah yang diceritakan. Malam kedua, tengok anak tengah tidur, nampak lagi satu. Anak saya ni yang sama dekat atas katil nenek. Sampaikan keesokan hari saya tanya, selepas 2 kali nampak. Saya tanya pada anak saya, Zikri, kenapa Zikri tidur dalam bilik nenek? Kenapa? Lain kali jangan pergi bilik nenek lagi, Anak saya pun menjawab, tak Mama, nenek datang kejut Zikri, suruh tidur dengan nenek. Saya terdiam. Zikri, nenek kan tak ada kat sini, nenek kan tempat lain. Nenek belum balik lagi tau. Ya Mama, nenek datang kejutkan Zikri, katanya tidur dengan nenek dekat sebelah. Sekarang masalahnya Casey, saya tak tahu nak biarkan supaya terubat rindunya ataupun ambil tindakan kunci bilik arwah mak, jangan kasih dia masuk lagi. Apa yang perlu saya buat? Boleh tanya tak para pendengar Misteri Jam 12? Terima kasih Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, jadi kisah daripada Zura bertanya soalan. Sekarang ni bagaimana agaknya? Anaknya seringkali masuk dalam bilik arwah. Pada mulanya ingatkan, mungkin Zura ingatkan itu adalah satu reaksi. Rindukan sangat pada anaknya sampaikan terpaksa masuk dalam bilik nenek, tidur atas katil nenek. Tapi bila anaknya menjawab, dia tak bangun, nenek kejut suruh tidur dengan dia. Bagaimana saudara?